Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Kepada kita punya FB live kita pada malam ni. Okey, semua semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, jadi malam ni kita bersua sekali lagi di Diary Kesihatan Healthy Way. Kan? Diary Kesihatan Healthy Way. Okey, jadi malam ini kita akan kupas satu topik yang sangat-sangat luar biasa yang memang sangat-sangat penting dan saya rasa memang ramai yang di luar sana dan juga mungkin ada yang sebelum ni mengalami masalah kesihatan yang bakal kita kupas ini. Okey, iaitu malam ni kita akan bercerita tentang sembelit. Okey? Okey, jadi are you ready? Okey. Jadi seterusnya, okey, sambil-sambil tu sebelum saya masuk topik ni dengan lebih dalam lagi, mari kita sama-sama melakukan sedikit ujian. Melakukan sedikit ujian ni. Ni sangat-sangat penting, ni sangat-sangat best. Okey, kita lakukan ujian mudah ini untuk mengetahui tahap kesihatan usus kita. Jadi hari ni soalan-soalan ni memang akan bantu kita untuk diagnos kita punya usus ni dalam tahap mana. Okey, cuba kita lihat. Kita lihat ujian ini. Okey, yang pertama cuba kita lihat cara pemakanan. Kita ada 15 soalan. Mungkin saya tak akan baca semualah. Ya, anda selepas ni anda boleh anda boleh tulis ya, berapa banyak ya yang kita ada. Okey, dari segi cara pemakanan. Okey, dari segi cara pemakanan, siapa yang sarapan pagi lambat kan, sarapan pagi yang sangat singkat dan cepat, waktu makan tak menentu, suka makan daging, kerap minum air manis, anda tanda ya je, ya. Anda tanda ya, nanti kita akan diagnose di mana kedudukan kita punya masalah kesihatan usus. Kerap makan pada lewat malam, tu dia. Dan keadaan buang air besar yang tidak lancar, perasaan tidak lawas, najis keras, berwarna gelap, najis berbau busuk, ya. Dan juga cara kehidupan, kerap merokok, kulit kasar dan berjerawat, kurang bersenam. Ni memanglah ramai yang akan, saya pasti ramai yang cakap, ya, kan, kurang bersenam. Sukar untuk tidur dan tidur yang tidak mencukupi dan juga rasa tertekan. Jadi kita kira berapa ya yang anda ada. Okay, next. Okay, jadi melalui ujian ini sebenarnya berdasarkan bilangan ya yang anda jawab sama ada sekiranya jumlahnya 1 hingga 5 memang risikonya agak kecil. Apabila 6 hingga 10 perhatikan kesihatan anda. Dan apabila jumlah ya anda tadi merujuk pada soalan itu tadi, anda wajib detox dengan segera. Maknanya tahap kesihatan usus kita sangat perlukan perhatian. Okey, jadi adakah gastro usus anda sihat? Jadi melalui soalan-soalan tadi itu kita boleh diagnos diri kita. Okey, kalau adakah gastro usus kita sehat? Ataupun adalah adakah kita punya kesihatan sehat, kita punya usus dalam keadaan sehat ataupun mengalami masalah sembelit. Okey, sembelit ni adalah, untuk pengetahuan semua, sembelit ni adalah pengumpalan toksin. Okey, dan pengumpalan toksin di dalam usus kita. Okey, untuk pengetahuan anda bayangkan kita punya tong sampah. Ini adalah tong sampah kita. Anda bayangkan 3 hari kita punya tong sampah tu tak dibuang, anda bayangkan sedikit air daripada tong sampah tu pun, ya Allah, Masya Allah, terlalu sangat-sangat busuk. Jadi sangat-sangat begitu jugalah toksin yang ada dalam badan kita, dalam usus kita lah. Bukan saja bila ada toksin dalam badan kita, bukan saja membahaya, tetapi memang akan menyebabkan keadaan masalah kesihatan yang sangat serius. Sebab 9 daripada 10 adalah masalah kesihatan hari ini datang daripada masalah usus. Okey, jadi cuba kita lihat sembelit, iaitu pengumpulan toksin tadi. Makanan sebenarnya harus dicerna
Makanan harus dicerna. Oke, mana dah? Oke, makanan harus dicerna dan sisanya harus dibuang sepenuhnya dalam masa 6 jam. Jadi kalau kita tak membuang begitu lama memang akan ada masalah kesihatan yang serius. Najis tidak dibuang sepenuhnya akan mengurangkan keupayaan badan kita untuk menyerap nutrien. Oke, jadi bila toksin terlalu banyak dalam badan kita, dalam usus kita, bukan saja menyebabkan badan kita kegagalan menyerap nutrien secara optimum, tetapi yang paling bahaya sekali adalah toksin tersebut boleh merosakkan segala sel-sel dalam badan kita. Okay, jadi menurut laporan pakar perubatan US, untuk pengetahuan semua, anatomi terhadap lebih kurang 22,000 orang pesakit menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun yang mempunyai usus yang sihat. Bayangkan 22,000 orang pesakit menunjukkan bahawa tidak ada satu pun usus yang sehat. Okay, jadi kalau kita lihat ini adalah usus yang sehat dan juga usus yang tidak sehat. Usus yang penuh dengan longgokan toksin. Okay, jadi usus yang tersumbat adalah sama seperti menghisap 3 paket rokok. Bayangkan, kerana apa? 90% toksin dibuang melalui usus besar. Jika toksin tidak dibuang dalam waktu yang tertentu, ia akan menembusi mukus usus dan menyebabkan masuk balik di dalam darah, menyebabkan alahan kanser dan penyakit lain. Anda bayangkan apabila toksin kita di dalam usus tu dah terlalu banyak, masalah sembelit, toksin banyak. So, bila terlalu banyak, Anda bayangkan kita punya dinding usus tu akan serap semula toksin tersebut akan masuk ke dalam mukus usus dan juga akan diserap masuk ke dalam darah. Jadi apabila masuk ke dalam darah dia akan menyebabkan masalah-masalah lain yang menyebabkan yang tahap yang paling serius adalah masalah kanser dan juga akan membebankan kita punya masalah hati, akan menjadikan masalah organ-organ kita yang lain mengalami masalah yang terganggu. Okey, jadi usus yang tidak sihat, usus besar yang berpenyakit akan menyebabkan kanser. Ini yang paling serius sekali lah, iaitu kanser kolon. Okey, jadi kita kena sangat-sangat memberi perhatian. Sebab usus ni adalah satu longgokan tong sampah kita. Jadi apabila tong sampah kita penuh dengan toksin, segala nutrien tidak mampu untuk diserap oleh badan kita dan juga akan merosakkan sel-sel. Dalam badan kita ni ada sangat banyak bertrilion sel akan dirosakkan oleh toksin. Jadi hari ni bagaimana kita nak buang toksin ni? Supaya kita ni apabila usus kita sihat, toksin dapat dibuang dengan bagus, so menyebabkan kita punya tahap kesihatan akan meningkat. Jadi bagaimana badan kita menyingkirkan toksin? 90% toksin sebenarnya dibuang melalui najis. Hampir 90% dibuang melalui najis. Jadi kanser kolorektal ni adalah jenis kanser yang paling umum di kalangan lelaki dan yang kedua paling umum di kalangan wanita. Jadi sangat-sangat berbahaya. Okay, di Malaysia ini antara penyumbang kematian antara yang tertinggi lah, iaitu masalah usus. Jadi sembelit kronik punca masalah usus. Bagaimana untuk mengenal pasti kesihatan usus kita? Mari kita cek kita punya keadaan bentuk-bentuk najis kita. Okey, yang pertama, ramai yang tak cek kan? Jadi hari ni kita nak belajar, kita cek kita punya kandungan keadaan usus. Anda bayangkan yang pertama, warna dan bau dia macam mana? Okey, berwarna coklat dan tidak berbau. Kalau hari ni anda masuk dalam toilet dan anda sendiri pening, anda sendiri rasa macam nak pengsan dengan bau anda punya najis sendiri, berhati-hati, itu adalah satu petanda besar anda mengalami
masalah usus ataupun masalah sembelit, masalah kolon. Okey, jadi cuba lihat bentuk dia. Standard dia adalah bentuk pisang. Bentuk pisang. Ya Allah, cantik je kan pisang. Lebar dia 3 cm. Anda tak perlu ambil pembaris, agak-agak je. Tak perlu ambil pembaris nak ukur berapa cm kan. Okey, dia kepanjangan dia lebih kurang 3 cm dan lebar 3 cm, panjang 6 cm. Kelembutannya secara umumnya mengandungi 75 hingga 80% air. 90% cirit birit berair, 70% adalah najis keras. Kalau kita lihat kita boleh tengok. Okay, masa dia tak boleh sampai setengah jam dekat toilet, itu memang tak sihat. Setengah jam, 1 jam nak push tak boleh kan. Berpeluh-peluh. Jadi itu memang keadaan yang tak sihat lah. Jadi sepatutnya kita hanya 2-3 minit sahaja. Sangat sekejap. Dan berat dia lebih kurang 1 kg. Kalau yang keluar tu ala-ala tai kambing bulat-bulat tu memang memang tak sihat. Jadi sepatutnya kita buang najis kita memang 1 kilo. 1 kilo barulah dia betul-betul dapat buang semua kita punya toksin ataupun najis dalam kita punya usus. Okey, jadi bagaimana mengekalkan kesihatan usus kita? Kita ada cara bagaimana nak kekalkan kesihatan usus kita hari ini. Okey, jadi yang pertama, cara yang pertama adalah serat makanan. Mesti usus yang sihat, mesti ada serat yang banyak dalam usus kita. Mesti ada kandungan serat yang mencukupi, yang banyak, yang membantu untuk anda membuang dengan lawas. Yang kedua adalah probiotik. Probiotik. Jadi dua ni memang adalah sangat benda yang sangat penting untuk keadaan usus yang sihat. Keadaan kolon kita yang sihat memerlukan serat yang cukup dan juga memerlukan bakteria yang cukup. Okey. Jadi apa faedah utama serat makanan terhadap tubuh manusia ni? Okey, kenapa kita perlukan serat yang cukup ni? Serat yang banyak dalam usus kita. Yang pertama, dia dapat melegakan sembelit. Kajian menunjukkan bahawa risiko sembelit akan diminimumkan apabila pengambilan serat makanan harian mencapai 32 hingga 45 gram. Jadi sebab itulah hari ni kita kena ambil serat yang cukup. Yang kedua, apa faedah utama serat lagi terhadap tubuh manusia ni adalah menggalakkan pertumbuhan probiotik. Kajian telah mengesahkan bahawa serat menunjukkan sifat probiotik yang dapat merangsang pertumbuhan bakteria bagus dalam usus kita. Jadi hari ni bukan kandungan kita tahu kandungan serat tu memang sangat-sangat membantu keadaan usus yang sihat. Dan yang kedua, melindungi usus. Serat makanan boleh memperbaiki tahap serapan zat dalam usus dan meringankan gejala sindrom iritasi usus. Kesan lain yang berkaitan termasuklah mengurangkan aktiviti enzim bakteria berbahaya dan berbentuk antioksidan sel. Jadi itulah pentingnya kita punya serat dalam usus kita. Dan yang seterusnya, yang keempat adalah mengawal aras gula dalam darah. Memang sangat-sangat penting. Serat makanan memainkan peranan penting dalam mencegah diabetes. Kebanyakan serat makanan mempunyai fungsi menurunkan paras gula dalam darah dan kajian menunjukkan bahawa pengambilan serat makanan keseluruhan mempunyai kesan yang langsung terhadap diabetes jenis 2. Dia ada jenis 1 dan jenis 2. Okay? Jadi ini adalah 4 peranan serat di dalam usus kita. Okey, yang seterusnya kita tiga faedah utama probiotik pula terhadap tubuh manusia. Yang pertama, detoksifikasi usus. Sangat-sangat penting. Kajian menunjukkan bahawa nisbah bakteria baik dan buruk dalam usus boleh mempengaruhi kesihatan seseorang atau menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Nisbah bakteria baik dalam bakteria buruk mestilah dalam lingkungan 85, nisbah 15. Jadi hari ni banyak kita punya keadaan usus yang kekurangan probiotik, itu menyumbang kepada keadaan sembelit, susah nak membuang. Okey. Jadi sebab itulah kerana faktor probiotik yang tidak cukup di dalam usus kita. Okey, apa yang kedua fungsi probiotik dalam usus kita? Yang kedua, sistem pencernaan.
menggalakkan pencernaan dan penyerapan nutrien, merangsang pengeluaran enzim pencernaan dan juga luaskan permukaan usus kecil untuk meningkatkan penyerapan nutrien usus. Ini adalah sistem pencernaan kita. Dan yang ketiga, keseimbangan air dalam badan. Probiotik ni juga boleh membantu menghasilkan zat dengan penggunaan air dalam badan dan menjaga keseimbangan air dan mineral dalam keadaan kita punya dalam keadaan optimum untuk kesihatan. Jadi tadi itu adalah 4 peranan kita punya serat di dalam usus kita dan juga 3 peranan probiotik dalam kita punya usus. Okey. Jadi seterusnya inilah dia detox kembar kita. Ini adalah penyelesaian yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kita punya usus. Masalah kolon, masalah sembelit, masalah toksin di dalam darah, masalah toksin di dalam usus, okey? Jadi bagaimana nak dapat satu sumber probiotik yang sangat luar biasa, dapat sumber serat yang sangat-sangat berkualiti adalah ini dia kita perkenalkan kita punya detox kembar. Jadi detox kembar kita ni, okey, yang iaitu kita punya wheatgrass. Kita punya wheatgrass ni pine wheatgrass. Natural wheatgrass ni kaya dengan serat tidak larut dalam air. Setiap tablet mengandungi serat makanan yang setinggi 30 hingga 50%. Bayangkan buah-buahan dan sayur-sayuran lain. Apple 2.4%, brokoli, okey? Brokoli 2.6%, betik 3.5%, rumpai laut 8%, oat 10.1%. Okey, jadi di dalam kita punya wheatgrass ni lengkap dengan serat yang mencukupi dan juga serat makan, nutrien yang mencukupi dalam kita punya pine wheatgrass ni. Tablet ya. Okey, next. Jadi di dalam kita punya bakteria ni juga, di dalam kita punya detox kembar kita ada Probio 5. Probio 5 ni dia ada 5 spesies bakteria baik. 5 spesies bakteria baik yang memang tahan haba. Di luar sana untuk pengetahuan anda semua kan, banyak yang dijual yogurt, membekalkan kita punya probiotik dalam kita punya usus, tetapi tidak tahan haba. Tidak tahan haba dan juga mudah mati dan juga tidak mencukupi untuk suasana usus yang sehat. Jadi di dalam kita punya Probio 5 ni, anda bayangkan dia ada 5 spesies bakteria baik. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 5. 5 spesies bakteria baik. Dan yang hebatnya bakteria-bakteria ini singgah di bahagian yang berlainan di dalam usus. Ada yang di usus besar, ada yang di usus kecil, ada yang di bahagian-bahagian lain yang di tempat penting yang untuk membantu usus kita untuk bekerja dengan secara optimum. Okey, jadi 5 fungsi yang berbeza dan bakteria ini akan saling bekerjasama. Jadi bakteria ini akan saling bekerjasama dan jumlah keseluruhan dia ada 6 bilion. Ada 6 bilion bakteria bagus di dalam probiotik ni. Ini antara sebenarnya salah satu saya punya favorite produk iaitu kita punya Probio 5. Ini memang dulu saya ada masalah usus yang terpaksa bergantung dengan tea. Dulu bila minum tea, saya akan membuang. Apabila tak minum, saya akan mengalami masalah sembelit. Alhamdulillah apabila dengan Probio 5 ni dan juga kita punya pine wheatgrass ni, saya memang alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Saya tidak lagi bergantung dengan apa-apa ubat-ubatan, tea ataupun ubat-ubatan di luar sana untuk membantu saya membuang dengan lawas. Okey? Jadi kenapa detox kembar ni? 2 ni sangat penting untuk kita. Sebab serat ni sebenarnya bertindak sebagai makanan untuk bakteria baik. Serat ni, kita punya pine wheatgrass ni, dia bertindak sebagai makanan untuk bakteria baik dan boleh menggalakkan pertumbuhan
bakteria baik. Dia galakkan lagi banyak bakteria bagus di dalam kita punya usus. Dan serat ini juga membentuk najis dan menggalakkan pergerakan usus. Dia juga yang kedua probiotik melembutkan najis dan juga meningkatkan kekerapan pembuangan secara berkesan. Ini adalah kombinasi dua produk yang sangat hebat. Jadi hari ini nak buang toksin daripada badan kita, nak buang toksin daripada usus kita, memang kita perlukan wheatgrass ini dan juga Probio 5. Okay. Jadi anda bayangkan, okay, hari ini ramai yang di luar sana kan memang mengalami masalah sembelit, masalah usus seperti yang kita kongsikan tadi. Jadi hari ini adalah penyelesaian yang paling terbaik yang kita temui. Okey. Jadi detox kembar ni adalah membantu kesihatan kita berganda. Okey, bagaimana nak menggunakan kita punya cara pemakanan kita punya pine wheatgrass dan juga Probio 5 ni? Okey, mesti minum air bersih sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter setiap hari. Selepas sarapan, anda boleh ambil 5 hingga 10 tablet setiap pagi. Okay, selepas sarapan dan selepas makan tengah hari anda ambil 5 hingga 10 tablet lagi dan selepas makan malam 5 hingga 10 tablet lagi. Okay, jadi kandungan serat di dalam usus kita sangat cukup. Okay. Dan yang kedua kita punya Probio 5 ambil selepas sarapan. Ambil selepas sarapan 2 hingga 3 kapsul, selepas makan tengah hari 2 hingga 3 kapsul dan juga selepas makan malam juga 2 hingga 3 kapsul. Jadi ini adalah detox kembar kita yang memang sangat-sangat luar biasa, yang memang sangat-sangat membantu anda membuang toksin daripada badan kita. Okey, jadi ini adalah ini adalah package detoxifikasi kita. Kita ada pine wheatgrass yang tablet, kita ada wheatgrass yang powder, kita ada Probio 5 dan satu lagi detox yang paling penting iaitu kita punya Live Plus. Live Plus ni membantu kita untuk detox kita punya hati. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya hati kita ni kerja tugas dia sebenarnya mengikut kajian dia ada 500 tugas kita punya hati ini. Jadi sebab itulah bila hati kita tak bekerja secara optimal, itu yang menyebabkan kita mudah letih, mudah lesu, toksin hati kita tak dapat tapis toksin daripada makanan. Dan akhirnya toksin masuk ke dalam darah dan sebab itulah ada kalanya berlaku kita punya masalah alergik, masalah cepat lesu, mengantuk dan sebagainya. Itu semua adalah tanda-tanda kita punya toksin dalam badan sangat-sangat banyak. Okay, dan jadi ini adalah di Healthy Way memang kita ada package detox yang sangat-sangat luar biasa ni. Okey, jadi sebelum untuk membantu kita menyerap nutrien dengan lebih bagus dan juga menjaga sistem organ dalaman kita hari ini, kita perlu langkah satu ini sangat-sangat penting iaitu kita punya detox. Jadi detox kembar, kita detoxkan semua dulu toksin daripada badan kita. Okey, jadi untuk pengetahuan anda semua, bayangkan hari ini saya juga ada testimoni daripada anak saya sendiri. Sebelum ni pada masa kecil dulu, anak saya yang nombor 2 ni, anda bayangkan dia ada masalah sembelit yang teruk kerana setiap kali demam kita akan gunakan kita akan gunakan ubat demam yang dimasukkan melalui punggung tu. Melalui punggung tu untuk bantu meredahkan dia punya tahap dia punya kepanasan, dia punya demam tu. Tapi bila begitu kerap menggunakan ubat tersebut tu untuk bantu dia kebahkan dia punya masalah demam tu, anda bayangkan tiba-tiba mengganggu dia punya fungsi usus. Lama-lama dia terpaksa masalah sembelit yang sangat teruk daripada kecil.
Masalah sembelih yang terus mas kecil saya dah try macam-macam susu pada masa tu. Jenama ini, jenama B, jenama C dan juga terpaksa cari apa-apa produk yang boleh bantu dia untuk membuang daripada kecil. Alhamdulillah untuk pengetahuan anda semua dengan adanya Probio 5 dan juga kita punya wheatgrass ni memang sangat-sangat membantu anak saya punya perkembangan. Alhamdulillah hari ini anak saya tidak lagi ada masalah usus, tidak ada masalah pembuangan dan anak saya akan membuang setiap hari. Dan hari ini beliau bekal wheatgrass probio 5 produk ke asrama. Ke madrasah untuk bantu beliau makan setiap hari. Okey. Jadi itu adalah testimoni yang sangat-sangat dahsyat. Banyak lagi testimoni di luar sana hasil daripada kita punya kehebatan kita punya detox kembar ini. Okey, dan juga untuk dengan wheatgrass ini juga untuk pengetahuan anda semua, bagaimana saya biasanya ambil 10 biji setiap pagi. Saya rendamkan di dalam shaker protein drink tu dalam 10 biji. Okey, ambil masa dalam 10 minit. Apabila dia dah kembang, saya masukkan protein drink dan dan shake. Ambil protein drink lebih kurang 3 ke 4 scoop. Kita shake dan juga alhamdulillah wow, rasa dia sangat sedap dan juga boleh tahan lapar begitu lama. Dan juga anda juga boleh bancu mana yang tak boleh minum secara tablet, boleh bancu dan juga mungkin anda boleh letak sedikit madu dan sebagainya lah mengikut kreativiti anda. Yang penting anda boleh makan wheatgrass ni dan cukup mendapatkan bekalan wheatgrass yang cukup setiap hari. Bekalan serat yang cukup setiap hari. Okey, jadi saya rasa apa yang saya kongsikan pada malam ni berkenaan dengan masalah sembelit. Okey, inilah solusinya. Kongsikanlah kepada orang di luar sana, ramai yang memerlukan kita punya produk yang sangat luar biasa ni, dan saya dimaklumkan juga ada yang tak membuang sampai seminggu, 2 minggu. Jadi bayangkan dengan adanya bantuan kita punya produk wheatgrass ni, alhamdulillah ramai yang boleh kita kongsikan kebaikan produk ini dan membantu ramai orang di luar sana untuk menyelesaikan masalah sembelit ini. Okey, jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Semoga apa yang saya kongsikan pada malam ini dapat membantu anda semua berkongsi ilmu ini, dapat kita kongsikan dengan kawan-kawan kita di luar sana. Saya rasa itu saja daripada saya untuk topik diary kesihatan kita pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.